Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara dan semualah yang hadir pada hari ini di Laila Fabrika, yang mana masih lagi di dewan yang sama, nampaknya masih bertahan lagi nampaknya setelah berlakunya badai melanda di negara kita. Banyak syarikat-syarikat yang terjejas, banyak yang tutup kan. Mana yang tutup tu ada juga yang walaupun terjejas dia tetap panggil saya secara online, tapi Laila Fabrika senyap terus. Jadi saya ingat macam dah tak ada, rupanya ada lagi. Alhamdulillah. Dan hari ini kita dapat bertemu lagi, dan itulah tandanya survival kan. Survival maknanya kita memerlukan satu sistem ketahanan yang kuat dan kreativiti dalam meneruskan kesinambungan. Dan bila kita berada dalam organisasi ini masih bertahan, maknanya kita berada di organisasi dan tempat kerja yang betul lah tu. Cumanya bila disebutkan tentang topik ini memupuk nilai-nilai kekeluargaan di dalam di tempat kerja, penting kita faham apa maksud keluarga, apa maksud institusi keluarga. Bila kita sebut tentang keluarga, orang yang mempunyai pertalian, mempunyai hubungan antara satu sama lain, yang mana mustahil melainkan dia memang ada kena-mengena, memang dia adik-beradik, memang dia. So apa kekeluargaannya kan, apa kekeluargaannya. Tetapi bila sebut satu lagi, institusi nama dia. Apakah nilai-nilai dalam keluarga? Nilai keluarga pertama, dia rasa dirinya berkaitan, itu keluarga. Yang kedua, dia memupuk nilai kasih sayang sesama mereka. Yang ketiga, dia adanya satu sifat-sifat yang sepatutnya ada dalam keluarga. Okey. Itu sebelum kita pergi pada yang itu, kita tengok yang pertama sekali, apa maksud institusi keluarga. Institusi keluarga, institusi itu sendiri membawa maksud struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Saya ulang balik. Institusi maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya bila sebut institusi keluarga, semua kena function, daripada ayah, mak, adik-beradik. Macam tu juga dengan organisasi ni. Dikatakan keluarga Laila Fabrika hanya kalau semua department, semua staff function. Kalau masing-masing tak function dan mereka tak rasa berkait, maka dia tak namakan institusi keluarga, dia panggil keluarga je. Macam berkait, macam ada kena-mengena, tapi macam tak aje, macam tu. Contohnya, tu adik muka tu bukan abang kau, tapi kita macam ni, dia tu. Jadi makna dia keluarga je, tak lebih pada tu. Seolah-olah macam pertalian tu nak kata ada, tak ada, nak kata tak ada, ada, macam tu. Jadi semua orang kena memainkan peranannya masing-masing. Contohnya macam kalau kita tengok bila sakit, apa peranan dia? Maknanya satu, kalau sakit ambil berat, mustahak tu. Ambil berat, maknanya kalau orang yang tak ada rasa semangat kekeluargaan, maka runtuhnya keluarga tu pun dia tak kisah. Runtuh keluarga dia tak kisah, tak apalah, tak apa nak jadi dengan mak ayah tu lah, tak lah, aku bukan peduli apa aku, contoh kan. Jadi dia tak ada nilai kekeluargaan walaupun dia keluarga. Tapi dia risau, janganlah sampai bercerai berai, janganlah sampai berpisah, janganlah macam tu, janganlah macam ni. Itu tanda ambil berat. Penting. Yang kedua, yakinnya dengan adanya pertalian. Ini ayah aku, ni mak aku, ni adik aku, ni abang aku. Adanya pertalian. Setiap departmen dan pertalian, maksud yang kita sebut sekarang ni adalah pertalian yang mana dalam departmen dia rasa departmen lain semua penting. Bukan rasa dalam banyak-banyak departmen aku paling penting sebab aku financial, kewangan. Kalau tak ada kita orang, kau tak dapat gaji. Ayat dia. Tapi kalau fikir lain, aku bagian production, kalau production tak keluar, macam mana
kau boleh dapat duit nak bayar gaji. Seorang, kalau tak ada kainnya lah. Bagian sumbernya, resourcesnya semua daripada kami. So department kami kalau tak ada ni, tak ada lah production, tak ada lah duit. Kali bos pula cakap, kalau tak ada aku, korang semua tak ada. Habis cerita. Jadi makna kata dia bukan begitu. Maknanya dia akan rasa perkaitan. Bila bos tu dah nampak ada something wrong somewhere di kalangan ahli keluarga dia tadi, maka dia cepat-cepat panggil Syamsul Debat untuk datang. Contoh kan. Tak, maksudnya dia dah rasa ada something wrong somewhere dari segi pertalian, maka dia kena improve. Dia akan improvekan kat sini, improvekan. Untuk makluman semua, proses untuk improve ini berterusan. Macam kita dekat rumah kan, dekat rumah sampai masa kita pun cari kasut sukan, kita pun jogging lah, sebab nak improve, sebab dah mula mengah dah. Jalan naik tangga pun mengah. Aduh, kenapalah tak ada lift lah fabrika deh. Bertahun aku kerja sini, contoh lah kan. Jadi kita pun luluskan lah peruntukan untuk banner Gelongsor. Jadi turun okey, naik tetap naik tangga, sebab itu adalah sebahagian daripada rutin senaman kita. Contohlah. Jadi mana kata dia akan nampak, kalau nampak komunikasi tak ngam, breakdown nanti itu sebab dia buat team building, dia buat pengaitan. Saya buat team building ni bukan untuk you all saja, bukan untuk dari segi organisasi, tapi banyak department. In fact bulan 7 dan bulan 8 ni ada beberapa agensi angkasa perbadanan di negeri Perak, ada satu di Johor. Saya kena buat sebab nak gelkan balik tim tu, sebab mula-mula memang excited, dia rasa happy kerja, baguslah seronok. Tapi bila dibiarkan lama kelamaan kan, dia dah mula buat klik dah, dia dengan grup ni, lepas tu panjang muncung macam tak pati, tengok belagak weh, nyampah aku weh kan. Tak boleh pula orang tu baik dengan bos, kau tengok pangai dia, ya Allah berbulu je mata aku kan. Wah, bulu mata tu dah lama ada kat situ, bukan baru tumbuh sebabkan tu kan. Inilah yang kita tak nak, dan kita kena orang kata take action kan, orang kata matters pertaining to the issues. Maknanya dalam susah nak cakap Melayu dia tu, maknanya memang sejajar dengan apa isu tengah berlaku masa tu. Itu kena settlekan cepat, tak boleh biarkan. Sebab bila biar, dia akan merebak, dan masa tu kita nak betulkan tak tahu nak betulkan mana. Rumah kalau bocor atap, okey, bocor tu tandah. Tapi kalau tandah saja, bertambah lubang lain, bertumbah situ, tambah sudah ni kena buang bumbung ni dah, dia jadi banyak kos dia. Sedangkan tampal tetap settle. Okey, kat sini tampal settle, maknanya kosnya lebih murah. Itu yang contohnya kita ambil pekerja yang tak perform, dibela, biarlah, kesian. Sedangkan dia mendatangkan kerugian pada organisasi ni. Dia akan merosakkan, dan akhirnya nama, kualiti, nama baik, tak salah, jangan pergi lelah fabrika, budak dia problem ni. Lepas tu nak marah je, kita cakap semua salah dia, semua salah kita dia je betul semua. Itulah maknanya, sebab klien ni dia ada ego dia, egonya adalah dia bayar kita, tu ego dia. Memang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Dan dia tu egonya duit, dia bayar, dia rasa dia boleh dapat semua, termasuklah penghormatan. Dan kita sebagai pekerja sentiasa tak puas hati. Bos kita marah kita juga, macam mana pun kau tak boleh cakap dengan customer macam tu, sebab bos dia mampak daripada sudut keseluruhannya, marketing dan sebagainya. Kita pula di sudut prinsip, mana yang betul-betul lah, betul tak betul lah. Tapi sampai satu ketika baru kita faham, rupanya tidak semestinya prinsip itu boleh ditegakkan dalam semua keadaan. Contoh dengan mak kita, dengan ayah kita, tu konsep keluarga kan, mak dengan ayah. Walaupun kita tahu ayah kita salah, kadang ada satu keadaan, yelah ya, mana yang baik kat ayah, okey je. Sebab apa? Itu yang terbaik, sebab kita keluarga.
Kan cakap lebih kan tanggang. Mak ni gagak lah mak kan, benda ni bazir. Mak tak nak fikir. Contoh lah kan, tinggal mak ke cakap dengan seorang ibu macam tu. Dia cakap macam tu, mak kata apa? Yelah, aku ni tak pandai, aku ni tak elok. Yelah, lap air mata, dah haka terus. Yelah, mak kau ni lah tak elok, engkau je lah elok, kau yang pandai semua. Aku ni bodoh. Nampak? Ayat daripada orang tua keluar. Sebab itulah kita kata, tak, saya minta maaf mak, ini prinsip. Oh mak kan? Yelah, dalam bab kasih sayang macam tu kat suami isteri, tolak prinsip orang lelaki. Okey lah, okey, ikut you lah, I okey je kadang-kadang sampai tahap tu. Dan bukan lelaki saja, perempuan pun sama. Yalah bang, saya redha je, tiap-tiap tahun balik kampung abang, macam tu lah. Sampai di Pak Bali pun balik kampung abang, tak ada satu raya pun dia merasa balik mamak saya dulu. Contoh kan, saya redha je. Tu hebat orang perempuan, redha tapi cara bunyi macam tak redha kan. Itulah hebat orang perempuan. Jadi dalam hal ini tu saya kata tadi, pertalian ni, hubungan erat antara satu dengan yang lain. Dan dalam keluarga juga apa yang kena ada adalah silaturahim yang dibela, yang dipelihara dan dibina daripada masa ke semasa. Dia cakap kadang, yalah, contoh suami isteri lah. Suami isteri, silaturahim pun penting. Suami isteri, memang dah suami isteri, silaturahim boleh tak? Semestinya. Sebab proses mengenali ni berterusan. Macam tu juga staff dalam keluarga, mengenali antara satu dengan lain berterusan. Korang sampai hari ni pun tak faham perangai bos kau kan, tak apa yang dipikir benda tu, cara dia fikir, tiba dia macam ni, tiba macam ni. Itu bos memang macam tu. Sebab tu dia jadi bos. Yang korang fikir buat kerja sikit tetap gaji salambat. Bukan nak kaya ke awal sikit ke? Dia bukan tahu bos ni masalah fikir apa, nak bayar ni dulu, nak settlekan ni dulu. Korang punya ada, sabar. Dia tak boleh nak cerita kat semua orang. Kau tunggu je lah. Macam tu lah kan? Tapi dia bukan dekat Laila Fabrika lah, dia dekat Laili Fabriki. Dia dekat bla Turki bla Turki Laili Fabriki memang jenama bukan kain, ni besi macam tu. Jadi makna kata dalam hal ini pertimbangan kita tak sama. Sebagai contoh kan, kita nampak ada satu persepsi kita bina persepsi dia ni pemalas, dia tu kan memang kau tengok mesti jejak sokok. Kau tengok dia hilang, kau tengok 2 jam hilang, kau tengok mesti dia keluar mesti 2 jam. Dia ni masuk toilet memang tak pernah sekejap. Contoh, kita dah tahu pattern tu tanpa korang sedar. Dan biasanya yang perasan pattern ni siapa? Bos korang. Korang mungkin rasa benda tu tak ada apa-apa kan, kau pergi toilet, kau relax, macam tak ada apa. Rupanya bos perhatikan. Lepas tu sentap tak kena tempat, sentap aja. Bila kena marah, pak mulalah mood hari tu semua tak nak, makan pun tak nak, lepak pun tak nak. Kalau aku pergi matilah orang macam tu. Semua nyusahkan orang Sebab bila mood dia rosakkan semua proses kerja. Kita nak jaga hati dia, engkau okey ke? Tak lah, aku tak tahu lah nak cakap apa. Ni kat telinga ni terdengar ni bisik-bisik ni, bisik-bisik gelora. Terdengar bisik-bisik gelora. Macam kan, sayang tak dikenang. Gila betul. Suamiku seorang pendosa. Amboi. Semua tajuk-tajuk drama tu, walaupun tak tengok tahu tajuk kan. Dah, maksudnya dalam kehidupan kita ni, kita jangan cuba belajar, jangan fikir diri sendiri saja. Kenapa bos kau pilih tajuk memupuk kekeluargaan kat pejabat ni? Mana dah teruk perang saudara ni. Macam tu. Korang mungkin tak berperang secara fizikal, tapi dalam diam kau menyakitiku. Macam tu kan. Macam lagu nyampah pula aku tengok kejajak lagu tu, ya, contoh Jadi makna kata dalam ni jangan fikir tentang diri sendiri saja, self-centered sikit kita. Aku tak faham lah, aku dah selama ni, aku kan, kalau ikut aku, semua aku tukar kepada. Cuba kita buat macam ni,
Kalau kita buat macam ni lagi baik kot. Apa kata kita semua kita buat macam ni? Apa kata kita panggil Samsul Debat? Ni aku dia. Kalau aku tak panggil Samsul Debat tu, aku seorang tu lah yang aku tu. Yang aku je tak puas hati. Kalau aku ni memang sampai sudah takkan boleh. Kena faham dalam bab kehidupan kita takkan dapat puaskan hati semua orang. Tetapi boleh berlaku tak semua puas hati? Boleh berlaku tak? Boleh, kalau masing-masing belajar untuk terima apa juga keputusan pihak atasan, pihak bos, mak ayah secara terbuka sebagai itulah keputusan yang terbaik. Bos-bos ni, management ni, dia bukannya buat keputusan dia masuk bilik air, aku buat macam ni lah. Tak. Kebanyakannya dia buat secara perbincangan, dan perbincangan akhirnya ada satu solusi yang mana dirasakan itu jalan yang terbaik. Mempertikaikan bos memang sampai maghrib sampai sebulan tak habis-habis. Orang kita ni memang, manusia ni memang dilahirkan sifatnya berkeluh kesah lagi kedekut kikir. Berkeluh kesah, kenapa Malaysia raya hari Selasa, Indon Brunei raya Isnin, apa lain kau nak bulan dia tengok? Aduh, menyampah betul aku lah. Sekali umum raya Isnin, marah juga. Kenapa raya Isnin? Marah juga. Tak sempat packing, tak sempat kemas. Balik kampung yang ni tertinggal. Ya Allah. Sampai kampung baru tahu isteri tak bawa. Punya teruknya, Allahu Akbar. Apa penyakit kau teruk sangat? Macam itulah kan manusia ni. Jadi jangan, kita kena fikir juga tentang kebaikan orang lain. Kebaikan, kesan kebaikan tu pada orang lain kena fikir. Dan kesan buruk pada orang lain pun kena fikir. Aku tak suka lah, contoh paling senang, simple lah. Aku memang tak puas hati kerja kat sini, teruk. Apa pandangan kau? Kan? Teruk kan? Dia asup orang lain. Patutnya kena macam ni. Kita kerja betul teruk pun, itu setakat tu je lah kita ni. Buatlah macam mana pun, itulah kita ni. Kita gemar mencari satu-satu kelemahan sampai kita terlupa kelebihan-kelebihan yang kita pernah dapat sebelum ni. Seorang isteri masak, seorang isteri bangun pagi kejutkan anak, seorang isteri bangun awal sebab nak siapkan sarapan, seorang isteri mandikan anak kadang-kadang, seorang isteri kemah rumah pagi sampai ke malam, seorang isteri sidai kain, lipat kain, tak berhabis-habis, tak tahu mana datang dengan baju ni. Aku dah basuh, aku dah lipat, ada lagi baju ni, baju siapa ni? Ni sambil marah tu dia hembam, ni baju siapa? Baju dia marah kan, marah kan. Jadi sampai satu tahap kebaikan-kebaikan yang banyak ni dia nampak benda baik, akhirnya bila terlupa untuk menghargai kan, atau dalam bahasa staff dalam fabrika sebut appreciate, dia lupa untuk appreciate isteri, apa perbuatan isterinya, akhirnya nampak satu kelemahan isteri dia. Isteri dia boring, dia dah mula nampak isteri dia tak cantik, contohnya sebab dia tiba mabuk dengan perempuan lain, maka dia mulalah membesarkan satu kelemahan isteri dia. Isteri dia tak pandai layan dia, isteri tak nak fikir perasaan dia, yang sebenarnya kau dah menggatal dengan perempuan lain. Perjuangan isteri yang banyak tadi tak fikir, tapi itu pelambangan tau, bukan hakikat perempuan yang sebenar. Faham? Saya bagi contoh saja. Macam tu kan lah. Dapat bonus seronok, naik gaji seronok, ni seronok, sekali tiba-tiba tak dapat dia mangkat, orang lain dah dapat, teruk weh kerja sini. Tak payahlah. Budak baru lah datang dia dah hasut, kau fikir-fikir lah nak kerja sini. Kalau aku tak kerja sini. Kalau aku cerita tempat lain lah, kau pergilah tempat lain. Contoh kan jahat benda, kan tak elok kan. Kita kena faham tau, kita nak bawa orang yang masuk ke dalam keluarga kita ni, bukannya dia kau kena sedar tau kau ni anak tiri, bukan. Kena bawa dia, kau ni sama je level dengan kita orang ni, sama-sama anak kandung, dan kau kena layan ni bukannya layan sebagai tempat kerja. Kau pandang inilah setiap inci bangunan ni yang kau bergerak, kau buat kerja,
adalah merupakan sumber rezeki yang halal yang kita cari setiap hari, setiap bulan. Persoalan selalu saya dalam kuliah saya dulu pun saya sebut, persoalan nak ditanya bukan tanya rezeki kita halal ke tidak. Persoalan nak kita tanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan dekat bank, yang kita transfer untuk bayar semua bil-bil kita. Kejap tengok balance dengan harapan berubah balance tu. Sama lagi kan. Raya dapat gaji dengan bonus, bukan main happy. Gaji awal lah tu, awal daripada masa dia kan, punya happy. Dapat pula envelope, tapi dapat envelope lain fabrika dah tak happy lah. Semua mikir yang berapa nak masuk dalam tu kan. Betul tak? Kita rasa macam Allah dapat gaji, tapi mulai daripada selepas balik pada raya, kerja balik tu, teringat lagu menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti dapatlah gaji kan. Manung tengok kalender, gila weh 10 hari lagi weh, dia kata macam tu. Dia zikir berapa hari tu, dia tidur terlelap dah termimpi dapat gaji dah. Ha, cepatnya. Oh gelap, oh aku mimpi, ya Allah astagfirullahalazim, mimpi gaji kan. Allahu akbar. Itu sebabnya jangan lupa, kadang-kadang kita dapat gaji awal tapi kita tend to belanja tanpa kita beringat mana peruntukan bulanan kita. Kadang sebab itu pun memupuk semangat berkeluarga juga, sebab berbelanja dengan bijak, berbelanja sekadar yang perlu, jangan mengikut hawa dan nafsu. Tahun ni raya boleh balik kampung, takkan kita nak pakai baju yang biasa-biasa. Bodoh betul syarikat kereta ni. Aku submit loan berapa lama dah, 6 bulan sampai kereta keluar. Apa hal? Aku bukannya order kereta kebal. Orang dah marah, semua marah sebab nak buat balik kampung raya, nak tunjuk kat orang kau dah ada kereta baru. Samsul Debat naik Azia okey, daripada dulu sampai sekarang mempertahankan Azianya. Tapi tak semua tempat lah, kalau ramai tu bawa lah besar sikit. Tapi memang saya suka, my favorite car Pro 2 Azia. Bila kau naik tu rasa tenang, putih rasa tenang. Warna kuning melambangkan pemikiran tu. Apa dia? Oh ya, tak ada betul lah. Tak, kuning ni tak okey. Okey, tahu tak sifat? Okey, kita cerita sifat warna pula. Okey, puan departmen mana? Semua okey. Dia kata dia kuning, kereta dia kuning. Bukan semua orang tergamak pilih kereta kuning ni, kena faham. Walaupun saya, warna favourite saya kuning. Warna favourite saya kuning. Tapi kalau beli kereta putih. Sebenarnya jangan terkeliru saya boleh tanya, okey, kau minat colour apa? Dia kata hijau, merah, kuning, biru. Memang kita boleh cakap. Tapi yang sebenar, hakikat sebenar, kau balik rumah, kau buka drawer, kau tengok baju colour apa paling banyak sekali. Itu sebenarnya. Siapa yang gemar warna hitam atau warna biru gelap, blue black, maka orang ni sangat kuat berahsia. Dia akan cakap dengan orang, come on lah, open lah, cerita lah. Dia pun tak open, tak salah. Orang yang putih ni dia gemar terus terang, dia kena cerita, tetapi sensitif. Merah baik dengan semua orang, kaya dengan kasih sayang. Dia memang ni, tapi dia kalau marah memang clear, nampak. Bukan sayang je nampak, marah pun nampak. Pink, dia menyotong. Tak adalah, bukan. Pink ni dia melambangkan kelembutan. Dia ni sangat romantik, dia jiwa dia halus, dia suka dibelai, dia suka dimanja. Itu pink. Hijau, ini sifat baik tapi tak ramai orang pilih.
Sebab dia ada nilai kepimpinan. Dan ini adalah warna kegemaran Nabi, warna hijau. Dan orang akan pakai hijau ni sekala, orang tak akan pakai hari, percayalah. Kan? Siapa yang kali hijau dia akan pakai. Yang grey pula, dia ni selalu blur. Dia gemar macam, entahlah, ikutlah, okey je. Dia orang grey macam tu, dia sentiasa keadaan sama-sama je hidup dia. Nak makan apa pun tak tahu, nak pergi mana pun tak tahu, ikutlah. Orang yang gemar colour kuning, tak ada tak colour lain tertinggal. Biru romantik, lembut. Kadang-kadang ada orang tak tahan sangat dengan lembut tu. Biru ni memang dia romantik lah, orang kaitkan dengan romantik. Tapi yang biru yang lembut lah. Dan satu lagi kuning. Kuning ni memerintah memang kuat. Tepi. Tu yang kuning. Sebab itu. Tak, tu sebab kuning dikaitkan dengan raja. Raja. Dan saya memang suka kalau kuning terang. Design ni suka kuning yang terang, yang clear, biar orang nampak. Alasan dia. Yang sebenarnya nampak tu aku, nampak aku tu. Macam tu. Yang kuning lah, tak kisahlah siapa yang kuning kan. Sebab saya pun memang minat kuning. Tapi kalau kereta, saya suka yang putih. Tapi baju saya suka yang gelap-gelap. That's why kita kena tengok. Kalau hidup kita memang ketara, kebanyakan ni kan. Percaya cakap saya, kadang kita nak cari baju warna merah. Setelah pilih, sudah baju tu, kalau lain tu juga kita beli. Tengok, itu sebenarnya kecenderungan mana kita. Kita kena kenal kita dekat mana. Dan saya yakin, sebenarnya saya, walaupun saya kata daripada dulu saya suka kuning, tapi sebenarnya saya kuat yang putih. So saya sensitif. So jangan sekali kau sebut last panggil Ustaz 2018 kan saya sensitif. Itu mungkin seolah kau dah tak peduli dengan aku lagi. Macam itulah contoh. Contoh. Tapi yang bagusnya, orang yang putih ni kalau dia cepat marah, dia tetap cepat sejuk. Orang yang merah, dia cepat marah, dia lambat sejuk. Kan? Yang paling baik hijau, dia lambat marah tapi dia cepat sejuk. Itu baru boleh jadi ketua. Kalau dia marah pun sebab kerja, dia bukan emosi. Apa buat macam ni, please lah. Contoh nangis nak menyampah aku kan. Tu orang lelaki tak, tu sikit lah kita ambil tu sekadar tu, mungkin boleh jadi tempat. Begitu juga tu belum cerita lagi dari segi kedudukan anak. Sulung tengah, sulung angah dengan alang, macam mana? Sulung adalah anak yang paling sensitif berbanding anak bongsu. Anak sulung paling sensitif. Anak sulung selalu cakap dengan orang, ni Along bagi pandangan dia, tu pulang lah kau, nak dengar tak dengar terpulang. Tapi cuba tak dengar, memang cik hati man. Dia cakap macam dia tabah sangat. Anak paling sensitif anak sulung. Tu sebab anak sulung sebab apa? Dia melalui pelbagai kepayahan daripada kecil. Dan kemudian bila dah lalu kepayahan tu, dia akan nampak adik dia yang tak ni, tiba-tiba sebenarnya ayah ni dah belajar dengan anak sulung ni, eksperimen. Jadi anak kedua dapat ni. Anak sulung biasa terasa dan disimpan. Anak sulung banyak diam. Tu sebab anak sulung kebiasaannya, kalau kita tengok, anak sulung ni banyak berkorban. Anak sulung ni banyak, yelah, macam mana? Nombor satu. Anak nombor dua, dia jenis kalau dia nak sesuatu dia akan dapat macam mana pun, walaupun dia terpaksa melukakan nombor satu. Ya, betul. Tu nombor dua. Dan sangat kacau. Dia biar apa, lantak lah, nak marah-marah lah. Nombor tiga, dia gemar mengacau. Acah-acah kacau nombor satu, nombor dua. Dan dia paling cepat mengadu dengan mak ayah dia. Dan kebetulan, kebiasaan, nombor satu rapat dengan nombor tiga. Kebiasaan nombor satu rapat nombor tiga. Dan nombor dua, kononnya dia independent. Kononnya dia buat sendiri.
Sudah bila silap, dia salahkan orang. Tu nombor 2. Perangai nombor 2. Anak nombor 4, dia akan ulang balik nombor 1. Nombor 4. Sifat nombor 1 yang slow, senyap, tak banyak cakap. Okey. Tapi kalau nombor 1 pun dia tengok Samsul Rahmat anak sulung, dia banyak cakap waktu ceramah. Kat luar makan dia malah nak cakap dah. Okey. Alright. Ambil gambar boleh tak? Dan tu sebabnya anak-anak sulung ni kadang bila dia kena marah, dia punya simpan, jangan cakap lah. Anak nombor dia marah, dia terasa kena marah, apalah ni. Tapi lepas tu dia sejuk boleh. Tapi nombor 1 kalau dia simpan, dia diam, dia macam dah okey, tapi tak. Dia boleh buka balik cerita 10 tahun lepas. Buka cerita 20 tahun lepas, dulu masa sekolah, ingat lagi tak? Alung nak benda ni, tapi Alung tak, kau juga dapat. Ada Alung bising? Tak ada kan? Apa pula tak bising? Tu sebut tu bising. Itulah dia. Anak sulung korban. Kadang-kadang nak pula ada jenis mak ayah tu pula, dia memang cenderung dengan anak nombor 2. Lepas tu dekat anak nombor 1 ni, walau kebaikan macam mana pun, akhir macam sebut tadi lah, maka dia akan besarkan kesilapan yang satu, kebaikan-kebaikan yang lain dah tak nampak dah. Betul tak? Tu baru-baru ni saya jadi dalam program Counter Netizen TV Hijrah, tajuk yang dipilih adalah tolong adik-beradik. Susah sangat ke? Macam tu. Masalahnya kadang ada di kalangan adik-beradik ni, dia berkira ada. Tolong yang ni, dia kata kita ni adik-beradik takkan tak boleh, kita kena rapat hubungan. Tapi kau susah, kau cakap macam tu. Bila kau senang, kau cakap aku dulu susah pun tak ada orang tolong. Dulu orang tolong dia. Itu sikap yang kita tak nak. Tu namanya dah mula ke arah broken family. Itu kita tak nak. That's why sekali perbetulkan niat kita. Inna a'malu bin niat. Sebenarnya yang paling penting sekali adalah setting. Ingat tak saya ceramah dulu setting. Kita beri telefon, benda pertama setting. Saya kat dalam ceramah yang lepas, mungkin korang lupa lah sebab lama sangat. 2018 kan? 2018. Iya ke? 2019 ada COVID dah kan? Belum. 2019 ada COVID dah kan? 2019 dah start. 2019 dah start bulan 3. 2020 tu dah masuk tahun kedua. Okeylah. Ambil lah kau. Tak, tapi itulah. Bila kita sebut sebenarnya yang paling penting mindset. Yang last saya ada sebut tentang bila kita beli telefon, benda pertama yang kita akan sentuh adalah setting. Saya kata volume nak macam mana, ringtone kita, kemudian wallpaper yang macam mana kita nak letak. Macam tu juga hidup kita. Bila kita setting simple, senang. Contoh kita cadang, aku ingat pergi sana aku nak minum. Setting kita nak minum. Sampai sana ada makanan banyak, tak apalah aku nak minum. Makan boleh? Tak boleh lah. Maknanya orang tiba nak belanja kita makan, tak apalah. Sebab kita dah setting nak minum, tapi dapat makan, still okay. Tapi kalau orang tu letak, aku target kat sana kan, kau tengok aku nak makan banyak. Maknanya cita-cita dia tinggi, aku nak makan banyak. Segala apa malam ni aku nak makan weh. Sampai sana tinggal air kosong dengan jagung ni, contoh. Kan? Nampak tak? Expectation dia tak capai. Makna setting ni mainkan peranan. Niat kita. Kalau kita letak setting, aku kerja kat dalam fabrika, aku nak gaji tinggi, aku nak jadi bos, aku nak jadi supervisor, contoh. Terus letak target macam tu. Rupanya datang tu semua beratur lagi yang belum naik ni. Kita akan kecewa. Sebab kita yang meletakkan, menyusahkan diri kita dengan setting macam tu. Tapi kalau kita kata, aku ni datang, aku setting aku nak minum aja, aku tak nak makan. Tadi cakap tadi kan, setting aku. Bukanlah makna saya jangan letak cita-cita tinggi, no. Maksudnya, letak setting yang bersesuaian. Itu sebabnya kita kena fikir sebelum letak azam. Aku target, hari ni berat badan aku 100 kilo contoh. Aku target mesti turun 40. Memang kau nak mampus macam tu, kau letak macam tu. Kau bukan operate buang usus lagi dah. Bariatrik tu tak.
Kau buang kaki, lengan, buah pinggang kau buang, tinggal kepala je. Agaknya kepala. Kepala 40 kilo. Gila betul. Besar kepala betul dia ni. Contohlah. Maknanya setting tu. Aku ni, contoh kita letak. Aku pergi kerja, aku nak letakkan target aku untuk bekerja. Mudah-mudahan aku dapat rezeki yang halal. Mudah-mudahan ada keberkatan. Simple. Sebab Tuhan sebut dalam surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan bagi sebahagian daripada dunia itu, dan tak ada satu bahagian pun untuknya akhirat kelak. So mana nak? Kerja akhirat dulu dapat, ataupun kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak apa-apa. Baik kerja akhirat. Betul kan tadi kan? Dah cek dah? Betul kan? Mestilah betul kan? Risau kan aku tadi tengok lain pula ayat tu kan? Betul lah. Memang ya. Macam kita letak target kan? Contoh, aku target nak buat baik dengan mak aku lah. Kita buat baik dengan mak kita, mudah aja. Pergi kerja apa, hati tenang, senang, happy. Ada je benda-benda baik datang. Itu maksud dia. Macam contoh lah, kalau saya lah contoh aku target, aku pergi ceramah semua tempat, semua mesti bayar aku 5,000 baru aku pergi. Contoh, kalau ada, sebab ada penceramah yang macam tu, maka dia akan kecewa sebab tak semua tempat boleh bayar dia. Tapi saya gembira sebab pergi daripada dulu Laila Fabrika kan, dia maintain istiqamah pembayaran dekat saya. dah tak, janganlah salah faham. Baguslah istiqamah kan. Tak, maksudnya tak dia akan kecewa kalau dia kata aku nak kaya-kaya dengan ni. Sebab ilmu ni untuk kita kongsi, bukan untuk berniaga. Saya tu sebab saya selalu cakap dengan orang yang nak booking saya ceramah, satu je kak, tak apa, jangan cerita tu dulu, cerita tarikh dulu. Bila tarikh yang saya free, cakap dengan PA kan, okey tarikh ni boleh tak? Apa tarikh ni boleh tak? Ni pun boleh. Ni berapa bulan booking? Kejap je. Baru pagi tadi? 3 minggu. Rezeki lah, mana dia selitkan kan. Okey, alhamdulillah rezeki. Sebab dia letakkan. Okey. Jadi makna kata kita ni letakkan setting yang orang kata praktikal. Jangan kita letakkan target yang mengecewa ke diri kita. Kadang-kadang letak satu target yang bukan kuasa kita. Contoh, aku target nak beranak tahun kedua. Aku mesti beranak tahun kedua, kahwin aku nak beranak. Contoh, ada orang macam tu. Sekali tahun kedua tak ada rezeki lagi. Doa lah. Tahun ketiga tak ada rezeki. Tahun keempat sudahnya menang. Dah murung. Happy. Rezeki Allah tentu, itu Allah yang tentukan. Tu ada orang tanya saya, ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Lain macam soalan kau ni anggota. Saya kata bukan masalah alamat tu, tapi masalah orang yang duduk kat alamat tu. Pahala dia kata. Sebab kita meletakkan target yang tak sepatutnya. Jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Contoh, aku nak naik pangkat, kali kita tak dapat, aku memang tak ada rezeki punya. Jangan sebut macam tu. Rezeki kita nak beli motor kan, kita cakap kita nak beli motor, sekali loan tak lulus, aku tak tahu lah apa suai hidup aku ni. Memang tak ada rezeki panjang. Jangan tak ada rezeki panjang. Ayat tu salah. Malaikat catat apa yang kita sebut, kita seolah-olah tak menghargai, sedangkan Allah bagi 10 benda, dan 10 benda kita minta, Allah bagi 7, 3 kita tak dapat, kita hukum maka kita tak ada rezeki. Saya selalu cakap malam tadi, berapa ramai yang tidur tak sempat minta panjang umur. Terlelap nengok Netflix, terlelap nengok Facebook sampai terang kepala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengarkanlah. Aku pun tak tahu kenapa lah lagu tu banyak sangat dalam TikTok tu. Lagu sedih pun lagu tu, lagu happy pun lagu tu. Dengarkanlah di sepanjang, la ilaha illallah, aku kata hilang poin ceramah aku. Aku cakap pasal apa tadi?
Dengarkanlah macam tu kan. Tidur bawa tidur. Kau tidur dengan baju, dengan name tag Laila Fabrika ada lagi. Kau terlelap kat sofa, ada tak pernah jadi macam tu? Pada penat sangat. Masuk bilik, Allah dah lambat masuk bilik air, siap. Dan tak sempat membaca doa syukur kau masih hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak sempat baca pun. Tuhan tetap bagi rezeki kita hidup lagi pagi tadi. Dan tak ada siapa pun yang bangun tadi kecewa. Halah, kenapa hidup lagi ni? Ada kan? Tengok, belum apa lagi dah terbau dah. Ayam sap merah. Kan memang meniaga Drinho tu ke apa? Elok satu jenama tu kan. Kau ia pun janganlah nampak sangat, tuanglah dalam satu bekas ke apa kan. Tak, maksudnya rezeki. Ada orang tadi, tak betul, dalam di kalangan kita ni, ada yang dia panggil tadi tak ada duit pun dalam poket. Ngam-ngam duit minyak motor. Ada. Saya sangat yakin, saya tengok muka pun saya tahu. Dia baru fikir-fikir tadi. Dia naik motor pergi tadi, dah fikir. Tengah hari kan nak mana nak makan, aduh, kat mana murah. Ada orang yang macam tu. Tapi, tengah hari kau jangan ceramah tak? Ada ceramah ada makan. Betul, kita nampak ada setengah orang. Alah. Ada setengah orang nampak. Ini baginya. Cubalah patin. Bagilah nasi goreng seliapi ke. Alah, nasi putih. Alah. Sebab tak ada yang tanya Samsul Debat dia suka makan apa. Maka ni memang bukan selera dia punya. Drinho. Dah lah ambil jenama yang apa ni, jenis yang rare. Chrysanthemum. Ambil kau galak lah, betul lah chrysanthemum. Ataupun dalam bahasa Melayu, teh bunga kek wah. Tak adalah, maksudnya ada orang dia memandang tu biasa. Saya pernah bagi contoh kan, ada orang datang dia pergi kat pasar malam tu. Bayangkan you all ni, kena imagine betul-betul you all dekat pasar malam, tiba orang sebut satu perfume yang memang you all memang suka. Ini branded, tuan-tuan dan puan-puan. Di luar negara harganya RM500 satu botol. Ini RM500 satu botol, tuan-tuan. Hari ni saya tak jual RM500 satu botol. Main rapat. Hari ni 300 pun bukan, tuan-tuan. Bukan. Kata datang ramai. RM300 pun bukan. Hari ni saya lelong. Ni sebotol je tinggal. Semua dah ramai datang. 300. Hari ni 100 pun bukan, tuan-tuan. Main berapa dia nak jual ni? Murah, tuan-tuan. Hari ni saya offer branded, tuan-tuan. Memang daripada luar negara. Bawa keluar kontainer, tuan-tuan. Saya dengan kontainer. Kalau boleh nak bawa kontainer kena bawa. Tapi ini terbaik, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, rapat, tuan-tuan. Hari ni 100 bukan, 100 bukan. 50 pun bukan, tuan-tuan. Mari sini ramai. Ini main-main ke apa? RM50 pun bukan hari ni, tuan-tuan. RM30 pun bukan. Nak beritahu RM10 pun bukan, tuan-tuan. Ilah Allah. Orang dah mula cakap pinggang. Ini betul ke tak betul? RM10 pun bukan, tuan-tuan. RM5 pun bukan, tuan-tuan. Hari ni nak tuan, tuan-tuan, terbaik ini. Memang wangi dia tahan. Bayangan. Dia punya formula dia tak mandi pun wangi, tuan-tuan. Memang terbaik. Hari ni RM1 pun bukan. Hari ni saya jual 50 sen pun bukan. Hari ni, tuan-tuan, mai rapat. Orang dah mula dah pegang wallet dah ni. Hari ni saya jual 10 sen pun bukan, tuan-tuan. Tapi hari ni saya jual dengan harga 1 sen saja, dengan satu syarat, semua orang mesti bawa dengan syarat bagi 1 sen sekeping. Semua dah macam ni dah. Masa tu baru tahu betapa besarnya nilai 1 sen pada ketika itu. Ataupun 5 sen saja. Bukan semua orang simpan duit siling ni. Orang perempuan siap senarai. Ada arkib dalam wallet tu. Ni 5 sen ni, jap. Betul, orang lelaki je nak simple, dia tak nak bawa berat apa semua kan. Kalau dia letak pun, dia letak kat poket swajis ni, yang poket kecil, yang anak poket kan, yang tu dah dia letak sampai bocor-bocor dah.
Yang dia masuk, hilang cicir, letaklah tak apa, nanti masuk lain. Dia tetap tak jahit benda tu. Jadi makna kata nak beritahu, benda tu mungkin nampak kecil pada seseorang tapi besar pada orang yang lain. Kan? Itu penting. Pada orang yang tak ada isteri, tiba-tiba besar nilainya seorang isteri tu. Masa tak ada isteri pergi kursus, pergi seminar, pergi kerja. Kan? Pergi kerja kat luar negeri, luar negeri Sembilan, luar negeri Selangor. Bukan luar negara, luar negeri. Pergi lama ke you pergi? 3 hari je bang, bukan lama pun. Yalah, eloklah tu. Pada orang lelaki lama, eloklah tu maknanya teruk laku ni. Itu bahasa yang orang lelaki tak pernah terungkap. Pada orang perempuan dia cakap terus, lamanya bang pergi. Itu orang perempuan, dia terus cakap. Kena faham tau, orang perempuan dia akan cakap terang, abang lama sangat pergi. Tapi saya ni nak jadi apa ni? Tengok kau macam tu, aku balik pada itu seminggu macam tu kat rupa kau. Oh masalah kau ni makin besar aku tengok. La ilaha illallah. Bukan itulah maksud dia. Memang benak lah kalau lelaki tu macam tu, tak faham. Abang nak jadi dengan saya, sabarlah. Abang pergi sekejap, abang kerja kan. Bukannya buat-buat benda lain. Drama sangat. Tunggu abang balik tau, tunggu abang balik. InsyaAllah abang tak lama. Rasanya dengan selesai kerja abang tu mungkin dalam hari Rabu balik lah. Abang janji tau, abang balik tau kan, dah lama. Abang janji dah nak bawa pergi makan durian. Iya. Nampak? Drama sangat. Iya, drama sangat. TV3. Betul, bisik-bisik gelora. Jad dengan Arumi tu dah habis cerita tu? Yang cerita Jad dengan Arumi tu dah habis ke? Bisik-bisik gelora tu? Belum Hari ni last? Ini ada lagi? Oh, confirm ke? Bukan dah habis ke tu? Yang dia gaduh tu dah baik kan? Tak, aku tengok gazet yang keluar tu, dia memang gaduh je aku tengok kan. Dah baik dah. Oh, jantan tengok gila betul. Tak macam itulah. Belajar. Expectation tu mustahak. Sebab kalau kita tengok kan, kalau kita tengok ekspektasi hidup kita dalam kerja, dalam berkeluarga ni, yang pertama adalah communication, yang kedua adalah expectation. Komunikasi, ekspektasi, itu penting. Expectation tu yang berkait dengan niat tadi. Letaklah niat yang sejajar dengan, ikut orang kata yang sesuai, yang praktikal. Tujuan aku datang ni simple je. Aku nak takluk biar Laila Fabrika ni jadi aku punya. La ilaha illallah, dahsyat betul. Kalau macam tu kau tak payahlah kerja, kau beli share je. Tak, dia sebenarnya kena realistik. Macam saya ni, saya itu kan, saya bila dengar dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Boleh lanjut. Kepada Fralina bertabahlah kerana Allahu Akbar. Sampai satu tahap dia umum lockdown. Dia umum lockdown, saya kata gone dah. Tak ada dah sesi macam ni, saya kata. Saya pun ubah suai lah office tu, buat dinding macam ni, dia punya background tempah. Lepas tu buat ni mini studio. Lah siap dah PC untuk live. Assalamualaikum, berkhabar semua pumpam. Bayangkan masa mula-mula tu, saya itulah telefon live, itulah telefon call. Jadi bila pasang tiang tu, pasang sendiri kat rumah, kita tekan on, kita pun lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar semua pada hari ni. 2 jam ceramah, kamera tak on. Bayangkan tu 2 jam cakap seorang orang kat Kementerian Pendidikan Putrajaya tu. Apa sah tak start lagi Samsul Ubat ni gitu. Dia menunggu, lepas tu PA pun call. PA call, masalah tak nampak. Macam tu lah. Dia screen menghadap sana kan. Itulah antara benda yang saya tak boleh lupa lah waktu tu. Dan Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki lagi untuk kita bertemu. Saya sampai orang kata PKP rehat lah sikit. Tak, saya itu PKP, saya punya live 4 ke 6 live sehari. Sebab kita tak bergerak kat situ je. Lepas tu kadang pukul 9 sampai ke 10. Lepas tu terus sambung pula pukul 10 sampai ke 11. Kadang-kadang 11 sampai ke 12. Dia sejam-sejam kebanyakan. Saya tak boleh, 2 jam susah. Saya kata tak boleh. Tumpuan tu tak boleh. Baru kita tahu azab nak bercakap tak ada orang ni. Nak pula yang jenis yang buat online pula, Google Meet ni,
Memang letak kepala jamban je. Muka yang gemar kepala tu je kan, yang tak nampak apa tu, sebab dia tutup kamera. Kepala jamban lah tu. Yang seorang pula siap ambil. Dia ingat orang bodohnya. Dia buat wallpaper. Dia buat yang screen saver dia tak. Kejap kan dia tukar pula macam ni. Sanggup sebab nak buat benda lain. Banyak benda lain yang kita buat. Itulah orang kata dalam keadaan ini, saya kata dalam bab keluarga, satu je, setting tu penting. So setting ni simple je. Saya nak bagi 5 benda yang kena ada dekat diri kita supaya kita bahagia dunia dan akhirat dan dapat pupuk dan nilai kekeluargaan. Baik komunikasi, baik ekspektasi. Baik komunikasi, communication ataupun expectation, semua boleh settle dengan 5 perkara. Pertama, namanya adalah, bila jatuh tu terlupa poin aku. Ya, yang pertama yang kena ada adalah, ya Allah lupa, ya Allah. Okey, yang pertama yang kena ada sabar. Kalau ada kesabaran, insya-Allah kita kerja pun kita tak ada masalah banyak. Sabarlah. Orang berebutnya, kata, jomlah makan. Sabar, ada gitu punya, sabar. Sekali tak ada, nampak macam mana tak ada rezeki. Sabar. Senang orangnya ni. Yang kedua apa? Syukur. Syukur dengan apa juga Allah bagi. Banyak syukur, sikit bersyukur. Isteri seorang syukur, isteri ramai bersyukur. Anak seorang syukur, anak ramai syukur. Semua syukur. Duit gaji sampai, zap syukur. Kad kena telan, syukur. Kad telan, maknanya tak boleh keluar duit. Maknanya duit aku boleh bertahan sampai minggu depan. Kena telan kad hari Jumaat pukul 5 petang. Dugaan. Balik rumah, takkan kita tak ke mana Sabtu Ahad ni. Kad abang kena telan. Hei, itu bukan alasan. Kena balon tak ke mana-mana, tension. Untuk lelaki macam Samsul Debat ni, dia dah hari-hari kesana kemari, dia berharap sangat Sabtu Ahad dia boleh duduk rumah. Tapi punya orang yang ada di rumah sibuk nak keluar rumah, tak keluar ke, tak ke mana kali ni. Dia punya persoalan macam ni je, bang just nak tanya, rasa-rasa hari ni keluar tak? Kau jangan main-main dengan soalan tu. Kau salah jawab, ke dalam jawabnya. Kau jangan salah jawab tau, ke dalam lubuk hati dia punya mengajuk tu, jangan main-main. Tak just tanya ni, tak kisah pun nak tanya kan. Rasa-rasa kita keluar tak hari ni? Mak gila soalan ni. Dia kalau cakap, hari ni kita keluar senang. Rasa-rasa kita keluar, jadi kesalahan tu dekat kita. Dia tak nampak macam dia excited nak keluar sangat tau. Dia macam, tak, rasa-rasanya keluar tak? Muka kan tak salah, dengan pattern muka tu macam bersahaja dan gembira kan. Jangan main-main. Salah jawab, malapetaka. Kau takkan lupa hari tu sampai bila. Dan kau ubah keputusan daripada tak nak keluar. Rasa tak keluar. Yalah. Abang tahu tak orang lain Sabtu Ahad ni buat apa? Family lain, just nak tanya je, abang perasan tak? Cuba tengok ni orang ni, tengok kawan abang ni, sama kerja kat Lela Fabrika, dia buat apa? Dia pergi mana? Tak tanya je, cuba abang jawab. Maka kita pun perbetulkan dengan ini, dia buat pindaan, kita keluar ni, siap sekarang. Mood dah tak sama. Kau keluar, habis nak pergi mana ni? Cara tanya pun, nak mana ni? Jadi ke tak? Makan kata, pergi makan mana situ? Macam terpaksa ya Allah. Itulah korang kena faham, dalam satu drama yang akan diterbitkan oleh TV3 tak lama lagi, azab menjadi lelaki. Tak ada lah. Tapi sebenarnya kita menyesuaikan diri kita. Tak payah kau sampai tempah t-shirt, beras kita beli, tak payah. Kau nak bangga, beras kita beli, bangga pakai dia, beras kita beli. Orang perempuan pun jawab. Dia jawab apa? Dia kata beras kita beli. Orang perempuan jawab apa? Nasi kita masak. Dia kata nasi kita masak.
tu okey tu. Ada orang jawab tu betul lah, beras dia beli Ustaz, tapi duit pun saya bagi. Lagi teruk weh, duit pun dia bagi. Nak cakap apa? Tak ada nilainya kita sebagai seorang lelaki. Relax. Walaupun orang perempuan belikan semua, kita bertabah, stay, maintain. Seolah-olah macam kita yang beli semua. Ya ke tu? Tu namanya sesumpah tu. Maknanya dia tergamak mengaku, kan? Jadi pertama sabar, kedua syukur, yang ketiga tawakal, berserah pada Allah. Percaya apa je kita buat, Tuhan akan bagi ganjaran, terutama keberkatan rezeki. Saya nak sharekan dulu, kita tajuk itu keberkatan rezeki. Keempat, iaitu ikhlas. Ikhlas, buat kerja ikhlas, bukan fikir aku buat ni bukan apa, tak, ikhlas lillahi ta'ala, Tuhan akan balas dengan keberkatan rezeki. Dan yang kelimanya adalah redha. Ada lima ni package selamat dunia akhirat. Keberkatan rezeki, ingat tak saya kata dulu? Pertama, rezeki rasa cukup. Bukan saja cukup, walaupun sikit siap boleh bagi-bagi dengan orang. Kedua, tanda rezeki berkat apa? Adalah apabila rumah tangga rasa bahagia, gembira, happy selalu. Ketiga, apabila kita mudah melaksanakan perintah Allah. Keempat, anak-anak, ahli keluarga kita berjaya dalam apa juga bidang ni, berjaya. Anak ambil PSPM 10 subjek 13A. Dia ambil 10 subjek tapi dapat 13A, pecahan tak wajar, gila weh. Rupanya salah print. Lagi apa lagi? Seterusnya rumah, suasana tempat kerjanya senang dan menyenangkan. Dia senang orang pun senang dengan dia. Seterusnya, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu, itu tak termasuk tin Shopee, tak termasuk. Hari-hari orang datang rumah kita, bang, itu kau order, kau jangan cerita. Dan yang terakhir sekali adalah apabila doa kita seringkali dimakbulkan. Jadi pandanglah setiap satu antara kita ni semua ni adalah merupakan keluarga. Sebab hidup kita ni sementara. Dalam kesementaraan itu, jangan ajar diri kita, keluarga kita tentang kaya, tapi ajarlah tentang bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan saya nak ingatkan dalam bab keluarga ni, satu lagi, ingat kata-kata ni, kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Saya ulang balik, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Malam ni isteri boleh pegang tangan suami dia, cakap macam tu, abang, kalau abang nak jalan laju, pergi jalan seorang. Tapi kalau abang nak pergi jauh dalam hidup ni, jangan tinggal saya, kita jalan sesama. Oh, gaya kan? Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Laila Fabrika daripada dulu tak lupakan saya. Terima kasih banyak kan, walaupun tak tahu lah senarai reserve ke tak tahulah kan. InsyaAllah saya takkan putus asa. Saya akan tempah kain dengan Afrika. Jadi itu saja. Dulu dah lah salah faham. Ingat kan dengan baju-baju sekali, punya kain aja. Jadi itu saja daripada saya. Saya terima kasih banyak. Sungguhnya bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap di dalam jiwa. Dan begitu juga walaupun sekejap, walaupun sejam, disebutkan tentang cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, walaupun sikit sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak jolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Aku ada pantun lah MC, kau yang main. Oh setakat silakan, pantun lah sikit kan. Jadi itu saja bagi homework, Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Laila Fabrika menjemput, rasa nak junjung.